Dan banyak pengajaran yang kita dapat daripada situ untuk memesrakan hubungan suami isteri itu sampai mandi sekali. Apa salahnya? Tidak jadi salah. Kalau kita kata cium isteri, tidak jadi salah. Bahkan banyak pengajarannya. Nabi SAW cium isterinya dan keluar sembahyang dengan tidak ambil air sembahyang, dengan tidak berwuduk lagi. Daripada situlah ulama-ulama yang mengatakan bersentuh dengan perempuan ini tidak membatalkan wuduk. Pegangan dia salah satu dalilnya itu. Dari segi hukum ada kaitannya, bukan semata-mata begitu saja. Artinya Nabi SAW nak mengajarkan kepada kita bahawa tidak semestinya kalau seseorang itu nak menghampirkan diri, nak merapatkan diri dengan Allah, nak bertakarrub kepada Allah, maka dia mesti kena menjauhi isterinya, menjauhi nafsu, kita katakan sekian lama, sekurang-kurangnya 1 hari ke misalnya. Tak mesti begitu. Ini nak keluar pergi sembahyang, sebelum pada tu dia cium isteri. Itu bagi kita kata banyak pengajaran. Tidak ada apa aibnya. Kalau yang aib ni kalau bukan isteri, ini bukan aib. Itu satu panduan pengajaran kepada kita. Hadis-hadis bukan wahyu, bukan merupakan wahyu yang dijamin oleh Allah keterpeliharaannya daripada tersalah. Itu kata mereka. Seperti Al-Quran, walaupun tidak dijamin seperti itu, dengan adanya kajian-kajian ulama, dengan adanya sentiasa tokoh-tokoh yang membuat penyelidikan dan kajian dan menulis, menapis hadis-hadis ini, maka ia terpelihara juga. Yang ke-8, hadis-hadis menyebabkan perpecahan dan timbulnya semangat kepuakan dalam Islam. Dia kata itulah sebabnya ada mazhab, sebab ada hadis jadi berpecah. Yang ini pegang dengan hadis ni, yang ni pegang dengan hadis ni. Kalau tak ada hadis pun pecah juga manusia. Kalau tak ada hadis pun, tak ada Quran pun pecah juga. Masalah berpecah ini bukan kerana hadis. Dan kalau orang itu mengikut hadis yang betul, tidak ada perpecahan. Bahkan kita nampak di situ semangat, semangat agama tu satu agama, persaudaraan itu walaupun berbeza, kita maafkan dia. Kita boleh bertolak ansur, kita boleh mesra dengan dia. Siapa kata, walaupun kita ada banyak mazhab dalam Islam, siapa kata orang yang bermazhab lain tidak boleh berkahwin dengan mazhab lain? Orang yang bermazhab lain tidak boleh ikut sembahyang mazhab lain? Siapa kata? Kalau ada pun yang tak betul. Kalau yang betul tak ada begitu. Jadi tidak timbul. Bahkan ini menunjukkan perpaduan. Walaupun zahirnya nampak tidak sama, tetapi ada perkara yang sama. Dari segi akidah itu sama. Dari segi zahir seperti biasalah manusia, pakaiannya tidak sama, tapi tidak mengapa asalkan akidahnya sama, pekerjaannya tidak sama, tidak mengapa. Itu tidak menunjukkan perpecahan, itu keperluan. Kita kata begitu. Hadis-hadis menyebabkan timbulnya hadis-hadis itu banyak yang tidak disepakati tentang kesahihan ataupun kedhaifannya. Jadi tidak diketahui manakah yang betul, kata dia. Memanglah yang tidak disepakati itu, kalau yang tidak disepakati ada khilaf, memang itu diperlukan. Ada yang disepakati, takkan semua hadis tak ada yang disepakati. Ada yang disepakati. Yang disepakati selesai masalah. Yang tidak disepakati itu berarti Nabi SAW nak memberikan keluasan, kemudahan kepada kita. Artinya kalau kita berbeza pun dalam perkara yang sama itu, tak menjejaskan iman kita, tak menjejaskan kedudukan kita di sisi Allah. Tidak menjadi masalah. Golongan yang mendakwa Islam masing-masing mempunyai hadisnya yang tersendiri mengikut istilah mereka. Ahli sunnah tidak menerima hadis-hadis Syiah, begitu juga Syiah tidak menerima hadis-hadis ahli sunnah, kata dia. Jadi kita nak pakai yang mana? Semuanya mendakwa hadis. Itulah perlunya kita menilai. Kalau kita menilai hadis ini, kita akan dapat tahu macam mana sepatutnya Nabi SAW itu, bagaimana sepatutnya ajarannya. Kita dapat menilai dengan mudah. Kita dapat mengetahui ajaran yang sesat ini tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab dia ada ciri-cirinya. Hadis yang betul, ulama-ulama hadis mengatakan seperti cerah siang. Kita akan dapat nampak segala sesuatu.
Dan hadis-hadis yang tak betul itu gelap, kata mereka. Kalau kita biasa dengan hadis, kita akan ada kita panggil kemampuan itu. Bila kita biasa dengan hadis, kita akan ada. Ini tak masuk akal kalau macam ni. Ini bercanggah dengan yang biasa kita maklum. Dan kalau kita perhatikan apa yang dikatakan hadis mengikut golongan yang lain, itu berbeza sama sekali dengan kita. Misalnya, kalau kita disebutkan Syiah di sini, misalnya Syiah, hadis bagi mereka, kata-kata imam pun hadis. Sedangkan kita tidak begitu. Kita tidak begitu. Kita Nabi SAW sahaja, itu yang dikatakan hadis dalam istilah yang lebih tepat. Adapun sahabat ini semua ni athar. Dalam istilah yang lebih luas, Nabi SAW dan sahabat yang ada hubungan dengannya secara langsung, itu dikatakan hadis dalam istilah yang lebih luas. Tetapi tidaklah sampai kepada orang-orang kemudian yang langsung tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Itu pun dipercayai sebagai hadis juga. Itu berbeza. Yang ke-11, tidak dapat dinafikan banyak sekali hadis-hadis maudhu', kerana itu tidak dapat memastikan kebenarannya daripada kepalsuannya. Hadis maudhu'. Itulah sebabnya kita ada pengajian hadis, barulah kita tahu mana yang betul dan mana yang tak betul. Yang tak betul itu ada dalam apa perkara sekalipun. Kalau ubat yang betul ada, ubat yang palsu pun ada. Semua ada yang palsu. Duit yang betul ada, yang palsu pun ada. Untuk mengenalinya ada orang-orangnya, ada ahli-ahlinya, ada alat-alatnya. Untuk mengenal pasti yang ini yang betul, yang ini yang tak betul, kita maklum. Dalam perkara lain pun begitu, dalam perkara ini pun sama. Kita tak boleh tolak sama sekali. Kita tak boleh kata oleh kerana ada duit, sebahagian duit itu palsu, maka semuanya kita tak mahu percaya. Mana boleh macam tu. Sedangkan ada pihak rasmi, ada pihak berwajib yang menjaga, mengawal dan menghukum orang-orang yang salah. Begitu juga dalam perkara ilmu hadis ini. Kemudian banyak lagi yang lain-lain. Sayyidina Umar pernah berkata, itu yang ke-14, cukuplah untuk kita Al-Quran. Cukuplah untuk kita Al-Quran. Hasbuna kitabullah, kata dia. Ini kitabullah maksudnya Al-Quran. Sedangkan dalam hadis kitabullah tidak semestinya Al-Quran. Hadis itu sendiri pun termasuk dalam kitabullah. Dalam Bukhari misalnya ada satu orang, dia berzina dengan isteri majikannya. Lalu ibu bapa masing-masing pergi berjumpa dengan Nabi SAW, dan dia kata, iqdi bainana bi kitabillah, putuskan di antara kami, kes kami ini dengan kitab Allah. Nabi SAW kata, pasti aku akan putuskan mengikut kitab Allah. Lepas tu dia pun bagilah, yang ini kena rejam, sebab dia sudah berkahwin. Nabi SAW buat keputusan begitu. Kalau kita perhatikan, tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi Nabi SAW kata kitabullah juga. Artinya yang ada di dalam hadis itu dikira sebagai kitabullah juga. Dan Sayyidina Umar sendiri yang mengatakan hasbuna kitabullah, adakah dia hanya berpegang kepada Al-Quran? Hadis dia tak mahu pakai langsung? Tidak begitu kan? Siapa yang lebih faham? Dia ke atau kita? Dia yang kita nak ambil perkataannya, dia tak faham gitu. Dia faham hadis pun mesti dipakai seperti Al-Quran. Dan banyak lagi yang lain. Ini fenomena semasa. Yang pertama. Yang kedua, golongan Syiah. Oleh kerana kita berhadapan dengan golongan ini, kadang-kadang mereka mengemukakan hujah-hujah, alasan-alasan yang mungkin kita rasakan logik, munasabah. Mungkin juga kita tidak dapat menjawabnya.
Kalau kita tidak mempelajari hadis dengan kaedah-kaedahnya yang betul, mungkin kita akan terperangkap dalam diayah mereka itu. Umpamanya yang ke-13, pada muka surat 13 itu 3.21, Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepadanya, iaitulah kitab Allah, dan yang pertama kitab Allah, dan kedua ahli baitku. Dipanggil hadis Thaqalain. Hadis Thaqalain. Mereka selalu guna hadis ini. Sedangkan kita mengatakan hadis ini tidak mahfuz. Hadis ini tidak mahfuz. Yang mahfuznya Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Itulah yang ada jaminannya. Adapun Ahlul Bait, Ahlul Bait ni siapa Ahlul Bait? Tak ada sebut di sini. Kalau Ahlul Bait, sampai kiamat ada Ahlul Bait, anak cucu Nabi SAW. Siapa? Adakah semua mereka itu orang yang alim, baik-baik semuanya, amanah semuanya? Adakah ada jaminan Ahlul Bait dia tu sampai kiamat tidak melakukan dosa? Ada? Tak ada. Siapa maksud Ahlul Bait di sini? Terpaksa mereka takwilkan juga. Mereka takwilkan, misalnya kalau Syiah Imam 12, Ahlul Bait ini maksudnya anak cucu Husain. Ahlul Bait, Ali, Fatimah, Hasan. Lepas tu anak cucu Hasan tak termasuk. Bukan Ahlul Bait yang dimaksudkan di sini. Anak cucu Husain pun bukan semua juga. Yang jadi imam itulah saja, yang jadi imam 12. Macam mana kita dapat tahu? Sedangkan mereka itu anak cucu juga. Itu masalah. Dengan sebab itu tak boleh pakai ni. Tak boleh pakai. Yang kita mesti pakai ialah Quran dan Sunnah. Kalau kita perhatikan dalam Quran, mana ada sebut satu pun ayat suruh berpegang dengan Ahlul Bait? Tak ada. Tapi ati'ullah wa ati'ur Rasul ada. Quran Sunnah. Di mana-mana ayat tu, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Quran Sunnah. Banyak sekali dalam Quran ayat-ayat yang seumpama itu. Tapi Quran disebutkan dengan Ahlul Bait satu ayat saja. Tak ada. Sebab itu kita tak pegang. Dia pegang dengan ini, jadi masalah, jadi punca kepada kesesatan mereka. Itu akibatnya. Dia tolak hadis. Dia tolak juga hadis. Dia pakai hadis Ahlul Bait sahaja. Hadis-hadis sahabat-sahabat tak mau pakai. Ini punca kesesatan mereka. Mereka sebab itulah tidak dipanggil ahli sunnah. Kita ahli sunnah. Orang-orang yang sepatutnya menerima hadis, dan kita dapat menerima hadis daripada mereka, sahabat. Itu kita terima semuanya. Mereka tak terima. Mereka terima daripada imam-imam, walaupun tidak sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis itu diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak ada nilainya menurut mereka, walaupun seberat sayap nyamuk. Ini mengikut Syiah. Seperti Abu Hurairah. Berapa banyak hadis Abu Hurairah dalam kitab-kitab kita, dan semuanya kita pakai. Kecuali kalau yang ada masalah lah, mengikut ilmu hadis seperti orang-orang lain juga. Bukan kerana dia tu, kerana sanadnya, kerana terdapat sesiapa perawi di bawahnya. Kerana itu, bukan kerana dia. Dia kata, golongan Syiah kata ini tak ada nilai langsung. Samurah bin Jundub, semua ni tak ada. Marwan bin Hakam. Sedangkan riwayat-riwayat mereka ni ada dalam Bukhari, dalam Muwatta Imam Malik, setinggi-tinggi kitab kita pun ada. Mereka tak mau pakai. Mereka kata tak ada nilai. Di situ berbeza tu. Artinya kalau kita menerima golongan ini, rujukan kita berlainan, akan jadi berlainan, akan bertukar banyak perkara, semua sekali akan bertukar. Bukan dari segi akidah saja, tapi dari segi amalan. Sebab apa? Punca kita dan sumber rujukan kita sudah tidak sama lagi. Mereka kata, ini yang ketiga, muka surat 14, hadis-hadis tidak boleh diterima kerana diriwayatkan oleh orang-orang yang murtad sesudah kewafatan Nabi SAW. Sebab bagi mereka, sahabat-sahabat ni murtad semua.